Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustaz Hilmi dalam pembelajaran bahasa Arab, Dirasatul Lughatil Arabiyyah di Dirasati Diploma Al-Mihniyah Al-Maliziyah. Okey. Yang mana pada video lepas kita dah masuk ke tajuk ad-dhamir, kata ganti nama, dan juga kita telah masuk juga ke tajuk ismul isyarah, okey, dengan contoh-contoh penggunaan dia dan juga kuis yang kita telah laksanakan di dalam website ya. Kita dah laksanakan dalam Kahoot. Okey, untuk hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita di dalam topik ad-dhamiru al-muttasilu. Okey, apa itu ad-dhamir muttasil? Ma huwa ad-dhamiru al-muttasilu? Okey, ad-dhamiru al-muttasilu, sebut sama-sama ya. Ad-dhamiru al-muttasilu, kata ganti nama berhubung. Okey, kata ganti nama berhubung merupakan kata ganti nama yang digantikan. Okey, kata ganti nama yang digantikan. Asalnya dia kata ganti nama sahaja, berhubung ni tak ada. Okey, ad-dhamir sahaja, al-muttasil belum ada. Tetapi untuk penggunaan situasi-situasi tertentu, kata ganti nama ini perlu digantikan dengan huruf tertentu. Okey, kata ganti nama ni yang awak belajar ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Okey, ianya perlu digantikan dengan huruf tertentu untuk digabungkan bersama dengan kata nama ataupun ismun. Okey, baik, ad-dhamiru perlu digabungkan bersama dengan ismun. Yang mana ismun ni kita nak gabung dengan ad-dhamir muttasil, dia akan ada kaedah dia. Contoh macam ana. Okey, untuk gabung ana dengan ismun-ismun tertentu, contoh kita bagi perkataan kitabun. Okey, kitabun, semua pelajar dah sedia maklum maksud kitabun. Okey, jadi kita nak bagi tahu apa? Kitabun, buku, dengan ana. Kita nak cakap apa? Kita nak kata buku tu milik saya ataupun buku saya. Okey, dalam bahasa Arab kita tak sebut kitabun ana. Okey, kitabun ana. Kita tak kata buku saya tu dengan perkataan kitabun ana. Kita kena guna kitabi. Ana ni kita kena gantikan dengan huruf ya. Dia akan jadi kitabi, buku saya. Okey, nampak? Kita gantikan ana ni dengan ya, kitabi. Seterusnya nahnu. Nahnu kita akan gantikan perkataan nahnu ni dengan nun alif, na. Okey, sebutan dia na. So kita nak kata buku kami, kitabun nahnu, dia akan jadi kitabuna. Baik, suka untuk Ustaz pesan kepada pelajar-pelajar yang mana seperti kita belajar sebelum ni, ismun apabila dia tidak ada alif lam, dia akan ada tanwin, betul tak? Kan? Bila tak ada alif lam, dia akan ada tanwin. Tetapi kenapa dekat sini tanwin dibuang? Kenapa dekat sini tanwin tak ada? Dahlah tanwin tak ada, ditukar kepada baris kasrah pula. Okey, harakah kasrah pula. Kenapa? Okey, untuk ni, untuk ana kita kena ikut baris ya. Kita tak boleh baca kita bui baris hadapan, tak boleh. Kita kena sesuaikan baris tu dengan huruf yang di belakangnya. Kalau huruf dia mati baris waw, awak kena guna baris dhammah. Tapi dekat sini dia mati dengan baris ya, so kita mudahkan bacaan jadi kitabi. Kat sini kita boleh kekalkan dhammah dekat sini baris hadapan, cuma buang tanwin. Apabila awak gabung dengan dhamir nahnu ni, awak kena buang tanwin. Sifat dia sama seperti ada alif lam, cuma alif lam dekat sini tak wujud. Dia wujudkan nahnu dekat sini. Okey, kita buna. Kita tak sebut kita bun nahnu, kita sebut kita buna, buku kami. Baik, anta. Okey, kita gantikan perkataan anta dengan ka. Kita bun tambah anta, jadi kita buka. Baik, anti, muannas. Kita bun zaidun anti, jadi kita buki, buku awak. Ingat buang tanwin. Kitabun ni asalnya kitabun, kita kena buang tanwin, kekalkan dhammah sahaja, tak perlu dhammatani. Baik,
Sama juga kalau awak letak perkataan lain sekalipun, awak letak sayyaratun. Contoh awak nak cakap kereta tu kereta saya, sayyaratun tambah ana. Dia akan jadi apa? Kita kena tak boleh cakap sayyaratun ana. Kita kena cakap sayyarati. Kalau kereta kami, dia akan jadi sayyaratuna. Ni kita ambil contoh kat sini. Okey, buang tanwin, gantikan dhamir ni dengan dhamir muttasil. Ini dhamir muttasil ni. Ya mati, na, ka, ki, apa lagi? Huwa, dia untuk muzakkar. Kitabun, zaidun huwa. Jadi kita buhu. Okey. Dan akhir sekali hiya. Dia juga tapi muannas, perempuan. Kitabun, zaidun hiya. Jadi kita buha. Okey, boleh ini sebagai contoh-contoh ayat dia lah. Baik. Kata ganti nama berhubung ni ditukar kepada huruf. Okey. Kata ganti nama berhubung ni asalnya kata ganti nama. Ana, nahnu, anta, anti asalnya dhamir. Okey. Cuma bila dia gabung dengan ismun, nampak Ini dhamir, ini ismun. Dia akan jadi dhamir muttasil. Asalnya dhamir, asalnya kata ganti nama biasa. Tapi bila digabungkan dengan ismun, dia akan jadi dhamir muttasil, kata ganti nama yang berhubung. Berhubung dengan apa? Berhubung dengan ismun. Okey. Ditukar pada huruf yang berada dalam kurungan sebelah dhamir. Ni huruf-huruf dia Okey. Hal araftum, adakah awak tahu? Araftum ni kamu tahu semua. Alif yang ni tak sama dengan hamzah alif hamzah. Okey. Dalam bahasa Arab, dua huruf di atas dikenali sebagai alif yang macam ni dipanggil sebagai alif ataupun hamzatul wasli, manakala alif yang ni dipanggil sebagai hamzatul qat'i. Okey. Huruf alif lam di setiap awal isim ataupun kata nama adalah huruf alif yang tidak bertopi hamzah. Nampak kan? Kalau Ustaz tambah hamzah ke atas ni, lain pula jadinya. Okey. Contoh kalau awak eja a'udzu. Okey, walaupun sebutan dia sama tapi penggunaan dia tak sama. So awak kena pastikan huruf yang ada hamzah, huruf alif yang ada hamzah dengan huruf alif yang tidak ada hamzah. Baik. Seterusnya, baris di atas huruf alif ni tak sama dengan baris yang ni. Ini baris wasal. Baris nak kata adik-beradik baris mati boleh lah. Okey. Dan dia tak sama dengan baris yang ni. Ini baris dhammah. Ini boleh menghasilkan bacaan A ataupun I, tapi yang ni kekal U. Okey. Alif wasal dipanggil dia. Okey. Yang ni berbaris dhammah, yang kedua ni U. Okey. Seterusnya, ad-dhamir al-muttasil. Ad-dhamiru al-muttasil. Kata ganti nama berhubung digunakan untuk menunjukkan pemilikan ataupun hak milik sesuatu barang ataupun sesuatu perkara kepada seseorang. Okey. Contoh, faslun tambah dengan nahnu. Kita nak cakap apa? Kelas kami ataupun kelas kita. So dia akan jadi fasluna. So na tu menggantikan nahnu. Na yang kat belakang ni dipanggil sebagai ad-dhamir al-muttasil. Asalnya ni dhamir sahaja. Okey. Kaedah dia kita gabungkan dua perkataan yang berlainan maksud. Faslun ni lain, nahnu lain. Bila digabungkan kata nama dengan kata ganti nama, dia akan bentuk satu perkataan yang baru. Daripada kelas dan kami, perkataannya berbeza, dia menjadi fasluna, kelas kami. Baik, sampai situ saja dulu. Ustaz akan sambung lagi video pelajaran kita dalam video yang akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.